Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Iman binti Isman daripada program Diploma Seni Bina dari kelas 1B. Membentangkan atau ingin memberi sedikit rumusan tentang rumah tradisional, iaitu saya pilih adalah rumah gajah menyusu. Rumah gajah menyusu kebanyakannya terdapat di negeri Pulau Pinang. Dan rumahnya memanjang ke tepi, tidak memanjang ke belakang atau ke depan. Dia ke tepi macam ni, macam panjang. Dan mempunyai 3 ruang utama, iaitu serambi luar, rumah ibu dan dapur. Rumah ibu adalah rumah utama atau rumah yang paling besar dan mempunyai bumbung yang paling tinggi. Seterusnya, ini adalah gambaran rumah ibu yang saya katakan, dan ini adalah ruangan rumah tangga, dan di sebelah sini adalah ruangan gajah menyusu. Rumah ibu akan lebih tinggi dan lebih besar berbanding yang lain untuk menampakkan seperti seekor gajah sedang menyusukan anak. Saya tidak pasti mengapa dia berbuat demikian, tapi yang saya dapat cari atau dapat info adalah dia akan membuatkan yang tengah ini akan lebih tinggi dan lebih besar. Seterusnya kita akan pergi kepada sejarah seni bina rumah gajah menyusu ini, atau sejarah seni bina rumah tradisional ini. Kebanyakannya terdapat di Pulau Pinang, dan ianya terinspirasi dan dibina sebelum kedatangan penjajah. Rumah gajah menyusu ini terinspirasi daripada rumah bumbung panjang, tapi diubah sedikit, seperti adakah rumah ibu, dan rumah ibu lebih tinggi, ruangan gajah menyusu itu lebih rendah, dan yang paling rendah sekali adalah rumah tangga. Dan ianya diubah untuk menampakkan seperti seekor gajah sedang menyusukan anak. Yang tadi saya katakan, dia daripada rumah bumbung panjang, dia ubah sedikit. Kita akan pergi kepada konsep rumah Melayu atau rumah tradisional. Semestinya rumah tradisional mempunyai kayu papan atau kayu yang mempunyai ukiran. Seterusnya mempunyai rumah tangga. Rumah tangga tu bukanlah rumah tangga yang perkahwinan tu, tapi rumah tangga yang mempunyai ruangan dan ada tangga yang boleh dinaiki. Mempunyai asas pad atau wheel on steel. Mempunyai asas pad atau wheel on steel, atau asas padnya ada di atas tanah, nampak macam sekarang kita punya asas pad duduk di dalam tanah kan, kita tanam. Jadi kalau rumah tradisional ianya di atas tanah. Semestinya kita tahu menggunakan tanggam atau pasak. Seterusnya kita pergi kepada papan yang ini adalah saya kata papan yang ada ukiran tembok tembus yang terdapat di, saya kata tadi, dinding tersebut mempunyai kayu atau papan yang mempunyai ukiran, dan inilah gambaran dia. Seterusnya tanggam atau pasak. Tanggam atau pasak ini terdapat di sini. Dia seperti macam ni, dia akan selap macam ni. So dia tidak menggunakan paku untuk menggabungkan 2 kayu macam ni. Dia akan macam pegang macam ni. Terusnya ruangan rumah tangga ni yang saya katakan tangga, pasal ada ruangan untuk kita macam kebiasaannya kaum lelaki akan duduk di sini atau macam berborak, minum petang, atau ada perjumpaan bersama kawan ke, ada perbincangan ke, akan berbual dan minum petang di sinilah kebiasaannya. Para ibu biasanya di dapur lah dengan anak-anak wanita. Kita akan pergi kepada karakter atau ciri-ciri rumah Melayu. Ianya dibina menggunakan bahan-bahan semula jadi seperti kayu dan atap rumbia. Kebanyakan atau memang rumah-rumah tradisional menggunakan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita sendiri. Kedua, dibina sedikit tinggi untuk mengelak banjir dan binatang buas. Betul. Asas pad tu bertujuan untuk meninggikan rumah tu supaya mengelakkan banjir atau binatang buas untuk naik ke rumah kan. Kalau macam banjir tu, mungkin banjir tu tinggi kaki kan, jadi dia dah jauh lah. Kalau dia nak kena pun mungkin kalau hujan tu yang betul-betul lebat, banjir yang betul-betul
deras yang betul-betul tinggi baru boleh naik sampai ke dalam rumah kan. Dan saya rasa ia juga mempengaruhi untuk dibuat tinggi tu untuk senang diangkat, sebab rumah dulu boleh diangkat untuk dipindahkan, dipagar dengan menggunakan pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan. Ya, kebiasaannya rumah Melayu tidak menggunakan pagar dan hanya dikepung menggunakan tumbuh-tumbuhan atau pokok-pokok. Atau macam contoh, sempadan tanah dia adalah akan ditanda menggunakan sebatang pokok ke, macam pokok, katakan dia letak pokok getah ke, pokok itu sebagai tanda penghujung tanahnya. Dan sampai sekarang atuk saya masih menggunakan cara tersebut. Dan slide saya yang terakhir atau rumusan saya yang terakhir adalah tentang bahan binaan rumah tradisional ini. Menggunakan dinding kayu, iaitu rumah ini menggunakan kayu cengal. Rumah tangga ini adalah dinding yang saya katakan yang seperti batik, corak batik ni adalah dipanggil janderia. Tangga menggunakan kayu papan, bumbung menggunakan atap rumbia, asas pek dan tiang menggunakan kayu cengal supaya lebih tahan dan kukuh. Rumah tradisional adalah kebanggaan kita. Jadi kitalah yang akan memartabatkan, dan kita perlu menggali semula kemahiran-kemahiran yang kian pupus di zaman sekarang. Itu saja daripada saya. Saya akhiri dengan ucapan ribuan terima kasih kepada Encik Sidiki dan semua rakan-rakan yang membantu dalam menyempurnakan assignment ini.